Kita turut mengalulkan kehadiran Yang Mulia Awang Muhammad Nur Amin bin Haji Tassim, Pegawai Pelajaran Politeknik Brunei. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Cikgu, kita Alhamdulillah. ini berada di bulan kemerdekaan, Ya. bulan Hari Kebangsaan, bulan Betul. Februari. Kesempatan di pagi hari Jumaat ini untuk kita ni orang bercambah minda dan seterusnya cuba untuk sama menyuntik kesedaran kepada sidang penonton kita ni betapa pentingnya patriotisme dan juga nasionalisme diterapkan dalam jiwa anak Brunei itu. Mungkin Sarina telah pun memperkatakan dua keyword, satu perkata kunci, patriotisme, nasionalisme sebagai mukadimah ketani di pagi ini mengenai dan patriotisme tunjang kekuatan negara. Mungkin dari segi perkataan terlebih dahulu, apakah yang dimaksudkan dengan patriotisme tersebut? Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih dahulu kepada Puan Sarina dan juga Puan Hania kerana sudi hari ini bergandengan dengan saya dan menerima kedatangan saya lagi. Jadi mungkin sebagai permulaan dahulu ingin dikongsikanlah sedikit sebagaimana yang Puan Sarina mengatakan, kita ni berada di dalam bulan Februari, bulan di mana kita ni akan menyambut Hari Kebangsaan kita ni. Jadi disampaikan dahulu sedikit sejarah ringkas. Sejarah ringkas mengenai kemerdekaan negara Brunei Darussalam untuk kita sama-sama mengetahui, menghayati lagi dan mengingati tarikh bersejarah, tarikh berkeramat katanya, khususnya untuk generasi muda di luar sana. Jadi negara Brunei Darussalam telah pun mencapai kemerdekaan kita ni pada tanggal 1 Januari 1984 yang bertempat di Taman Haji Sermuda Omar Ali Saifuddin yang juga berpusat di Bandar Seri Begawan yang telah pun diisytiharkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Maizuddin Daulah dan diiringi dengan lafaz takbir Allahu Akbar sebanyak 3 kali yang dipimpin oleh almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Jadi berbalik kepada tajuk pada pagi ini, iaitu patriotisme tunjang kekuatan negara. Pertama kita perlu mengetahui ataupun memahami terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan patriotisme ini. Mengapa sebaik sahaja kita memasuki bulan Februari, patriotisme ini adalah satu perkataan yang sangat sinonim pada bulan Februari. Jadi menurut Kamus Bahasa Melayu, patriotisme itu adalah perasaan cinta dan juga kasih sayang yang kuat terhadap agama, bangsa dan juga negara. Dan ketani ia adalah satu sikap seseorang yang berani, yang bersedia dan juga rela berkorban untuk agama, bangsa dan juga negara ketani. Maka patriotisme itu adalah satu perkara yang amat penting, yang amat penting kepada seluruh rakyat kerana ia bukan sekadar luahan perasaan semata-mata tetapi menuntut kepada penghayatan oleh setiap lapisan masyarakat ketani. Jadi ia bukan sekadar semangat tetapi juga merupakan sesuatu yang agung yang melibatkan soal keyakinan, soal kesetiaan, kewarganegaraan, keberanian, kemerdekaan jati diri dan juga kedaulatan negara ketani. Jadi seluruh rakyat dan juga penduduk negara ketani berkewajipan sebenarnya memelihara kedaulatan negara Brunei Darussalam itu daripada segala macam ancaman, tidak kira daripada dalaman maupun luaran, atas kepentingan memupuk semangat patriotisme di dalam dunia globalisasi ini dan juga ledakan teknologi maklumat masa kini. Setiap daripada ketanian rakyat dan juga penduduk negara ini seharusnya dan bukan lagi seharusnya tetapi wajib ketani bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang tidak ternilai ini, dengan rahmat naungan dan juga hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap lapisan masyarakat itu akan nyorang ketani akan menyambut Hari Kebangsaan yang ke-39 tidak lama lagi. InsyaAllah dalam beberapa minggu ke hadapan saja lagi. Jadinya sambutan 39 berarti ketani sudah pun 39 tahun negara Brunei Darussalam mencapai kemerdekaan sejak 1 Januari 1984. Dan kalau ketani kan melihat dibuat perbandingan dengan manusia, usia 39 ini secara fitrahnya
tergambar dalam fikiran kita ni akan kewujudan manusia yang matang dari segi pemikiran, matang dari segi tindakan, kerja yang kita ni sudah mantap dari segi sahsiah jati diri itu sendiri dan juga berintegrasi dan juga dalam bermaterial. Dan begitu juga dengan negara. Kalau tadi kita ni melihat kepada usia manusia, sekarang berbalik kepada negara, Brunei Darussalam kini signifikan pada mata dunia. Kita telah pun mencapai perkembangan dan juga kemajuan setara dengan negara-negara luar dari segi perkembangan ekonominya, dari segi perkembangan keperpaduan dan juga integrasi. Maka dan pada masa ini kita tidak nafikan memang ada pelbagai cabaran yang kita ni hadapi, baik daripada individu-individu tertentu ataupun mahupun pihak-pihak yang tertentu yang mungkin cuba untuk melemahkan semangat patriotisme kita ni. Antaranya mungkin memanipulasi fakta, pencemaran budaya, penyebaran racun akidah dan sebagainya, dan juga pemikiran yang dilakukan dan disebarkan antaranya melalui media sosial. Kita tidak nafikan media sosial adalah satu medium yang sangat kuat. Di mana saja kita ni sering kali di tangan-tangan sudah media sosial ini. Jadi penjajahan minda di bawah media baharuannya yang canggih menjadikan ruang sosial tidak mempunyai sempadan lagi dan segala maklumat memenuhi ruang tanpa kawalan dan juga pemantauan yang berkesanannya. Maka kalau perkara ini tidak kita ni tanpa strategi dan juga perancangan yang teratur, kita ni bimbang ia akan menghakis semangat patriotisme rakyat di negara kita ni. Maka dari itu kita perlu bertekad dan juga berazam untuk mengisi kemerdekaan kita ini dengan pembangunan dari segenap aspek, sama ada dari segi fizikalnya, mental, spiritual ataupun kerohanian, untuk kita ni sama-sama memelihara kekuatan politik kita ni, ekonomi, sosial ataupun kemasyarakatan, agama kita ni, bahasa, budaya dan juga seni warisan bangsa yang sudah kita ni wariskan bertahun-tahun. Betul. Mendalam sekali. Jadi semangat patriotisme ini bukan sahaja dilafazkan, bukan sahaja diperlihatkan dan dizahirkan melalui apa yang kita ni lakukan, tetapi juga dari segi ideologi dan secara dalaman kita ni, kerana pelbagai cabaran sekarang mengharungi kita ni, lebih-lebih lagi dengan kepesatan media, social media yang dapat memberikan satu kesan, dapat juga memberikan sesuatu kesan yang agak bercampur baur. Dari segi ditangani dengan bijaksana. Dari segi apa yang kita ni percaya dan apa yang kita ni perjuangkan. Jadi, bagaimana caranya untuk kita ni menerapkan semangat patriotisme itu di dalam kehidupan seharian kita ni? Baiklah. Jadi, apabila kita ni menyentuh soal semangat patriotisme, kita ni perlu menyedari bahawa semangat patriotisme dan juga cintakan negara ini bukan sesuatu perkara yang boleh timbul dengan sendirinya. Lahir sejak kita ni ada dengan perasaan itu indah. Tetapi perasaan tersebut ia perlu dipupuk, ia perlu diterapkan dalam dalam diri jiwa seseorang itu sejak dari kecil lagi, agar jiwa kita ni itu sebati dengan perasaan tersebut. Dan maka semangat patriotisme itu sesuatu yang wajar dijiwai secara berterusan seperti kata Puan tadi, dan bukan hanya sekadar dizahirkan melalui sambutan tahunan semata-mata. Jadi asal saja sambutan kita ni terus dengan semangat patriotisme, selepas satu hilang dia. Kita ni mau macam tu, kita ni mau ia berterusan. Dan dalam kita ni meningkatkan sikap semangat patriotisme ini adalah mustahak untuk kita ni meningkatkan penghayatan terhadap, pertama sekali bagi saya, sejarah negara kita ni. Perlu mengetahui sejarah negara Brunei Darussalam kerana ia mesti dijadikan sebagai landasan, kerana melalui sejarah kita akan dapat mempelajari segala liku-liku yang telah pun dilalui, yang telah pun ditempuhi oleh generasi-generasi dahulu yang sebelum kita ni, untuk mewariskan arah ketanian itu sebuah kehidupan yang pada masa ini kita rasai kehidupan yang aman damai, sejahtera, aman, tentram, sejahtera, rukun, seperti yang kita rasakan. Jadi benar bagi saya sejarah itu mengajar kita ni erti dewasa. Dan
perkongsian ataupun mata pelajaran pendidikan sejarah ini yang seimbang antara lainnya. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Brunei itu berjaya bebas daripada kerajaan yang sebelumnya, jajahan sebelumnya, beralih kepada masuk kepada sejarah Kesultanan Brunei, bermula dengan Sultan Muhammad Shah ataupun Sultan Muhammad, Sultan Brunei pertama, dan kemudian Brunei memasuki era zaman kegemilangan dan juga keemasan sewaktu zaman Sultan Bolkiah, Sultan Brunei yang kelima. Dan Ketani seterusnya ketika Brunei berada di bawah naungan kerajaan British, diikuti dengan penggubalan Perlembagaan Negeri Brunei 1959, dan yang mana merupakan perundangan yang paling besar yang Ketani miliki di negara Brunei Darussalam. Dan seterusnya Ketani beralih kepada pemasyhuran kemerdekaan negara Ketani 1984. Jadi sejarah ini ia perlu dipupuk. Dipupuk dan juga dididik sejak awal lagi. Jadi natijahnya pelestarian pemikiran dan dalam pendidikan sejarah ini sangat penting kerana ia mampu meningkatkan jati diri Ketani, ia mampu meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda. Sebab itu kadang-kadang kalau Ketani dalam satu perkara tak kenal maka tak cinta. Jadi bagaimana Ketani hendak memberikan kasih sayang yang menyeluruh kepada negara kalau kita tidak mengetahui apa sejarah yang dilalui negara pada waktu itu untuk mencapai pada masa ini. Kalau maafkan saya, memang ada disentuh dalam titah ke bawah dulu Yang Maha Mulia Perdana Kusir bin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menyatakan bahawa sejarah itu lidah zaman. Betul. Jadi untuk kita ni memupuk, dan bukan hanya memupuk, sebelum memupuk menyuntik. Menyuntik, memupuk dan seterusnya juga memantapkan semangat patriotisme itu perlu dipertuturkan sejarah kita ni tua. Orang mengikut peredaran zaman dengan melalui mungkin medium-medium yang bersesuaian, yang mengikut trending masa ni, mengikut trend masa ini. Dan mungkin dalam hal ini juga secara ringkas memandangkan kita sudah berada di penghujung segmen kerasahan tuan. Perkongsian yang dibawakan itu begitu jelas sekali. Mungkin ada yang boleh dirumuskan melalui topik yang kita dibawakan hari ini. Baiklah. Jadi dalam menyentuh soal kekuatan negara kan, keamanan dan juga kesejahteraan itu ia terbina kerana adanya semangat integrasi bagi saya, dan adalah sukar membentuk integrasi dan juga perpaduan jika tidak ada semangat patriotisme. Dan ia adalah asas kepada pembinaan, pembangunan dan juga kekuatan negara. Ia seringkali dikaitkan dengan cintakan watan yang menjadi satu semangat atau nilai yang perlu dihayati oleh segenap lapisan masyarakat Ketani, khususnya macam saya kata generasi muda. Maka semangat dan juga amalan patriotisme ini sangat dituntut sejak Ketani kecil, sejak Ketani di bangku sekolah lagi, bagi tujuan pemuliharaan sebagai asas jati diri Ketani, setiap rakyat dan juga penduduk negara Darussalam. Dan nilai patriotisme yang menjadi sebahagian daripada nilai murni MIB, andai dapat Ketani jiwai dan amalkan sebaik mungkin, saya yakin akan dapat menyumbang ke arah pembentukan generasi yang berhemat tinggi dan yang penting berakhlak mulia. Maka oleh itu adalah sangat wajar bagi rakyat dan juga penduduk negara Ketani khususnya di negara Darussalam menjadikan nilai patriotisme itu sebagai amalan dan juga pegangan serta disemai dan macam pun cakap disuntik dalam jiwa segenap lapisan masyarakat demi kekuatan dan juga kelangsungan negara dalam menghadapi cabaran dunia pada masa kini. Alhamdulillah. Sama-sama Ketani memantapkan padat dan berkualiti. Hubbul watan, cintakan negara kita ni. Baik, di penghujung wawancara kita ni, terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Awang Muhammad Nur Amin bin Haji Tassim, Pegawai Pelajaran Politeknik Brunei, yang juga turut merentangkan perbahasan kita ni yang ada sebenarnya intipati perbahasan itu patriotisme merupakan tunjang kepada kekuatan sesebuah negara. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.